Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut tentang apa itu momentum. Momentum adalah hasil darab jisim sesuatu objek dengan halajunya. Dalam bab ni kita ada satu formula di mana P adalah is equal to mv, di mana P mewakili sebagai momentum, M mewakili sebagai mass iaitu jisim, V mewakili sebagai velocity iaitu halaju. Daripada formula ni, kita faham bahawa P adalah berkadar terus dengan mass dan juga velocity. Jika mass suatu objek itu meningkat, maka momentum yang terhasil juga adalah tinggi. Jika velocity yang dihasilkan tinggi, maka momentum yang dihasilkan juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Awak semua tahu apa itu pelanggaran kenyal? Kalau nak tahu, jom kita tengok. Pelanggaran kenyal ialah pelanggaran di mana jumlah tenaga kinetik dikekalkan selepas pelanggaran. Dalam bab ni, dalam konsep ni kita faham bahawa kedua-dua objek itu dia akan terpisah selepas pelanggaran dan dia akan bergerak dengan halaju yang berbeza. Pelanggaran kenyal ni adalah mematuhi prinsip keabadian momentum. Bagaimana pula dengan pelanggaran tak kenyal? Pelanggaran tak kenyal adalah pelanggaran di mana jumlah tenaga kinetik tidak dikekalkan selepas pelanggaran. Maknanya, kedua-dua objek tu melekat selepas pelanggaran. Bila dia melekat, dia akan bergerak dengan halaju yang sama. Pelanggaran tak kenyal ni juga, dia mempunyai jumlah tenaga kinetik yang tidak terabadi selepas pelanggaran. Letupan pula ialah kedua-dua objek itu berada di dalam keadaan pegun, dia mesti melekat dan pegun. Bila dia pegun, maknanya dia tak ada halaju. Bila dia tak ada halaju, maknanya V dia equal to kosong. Kosong darab dengan apa pun, maka tetap kosong. Jadi sebab tu momentum sebelum pelanggaran dia adalah kosong. Bila kita ketuk dia, dia akan pecah dan bergerak dengan arah yang bertentangan. Jadi kita bolehlah kira jumlah momentum selepas pelanggaran. Tapi, macam mana kita nak bezakan ketiga-tiga konsep ni dengan lebih jelas? Jadi, saya akan buat satu perbandingan bagi ketiga-tiga konsep. Pelanggaran kenyal mestilah melibatkan dua objek yang mempunyai mass dan juga velocity yang tersendiri. Kedua-dua objek ni dia bergerak dari arah yang berbeza, kemudian dia berlanggar dan dia terpisah. Selepas berlanggar, masing-masing akan buat hal masing-masing. Berbeza pula dengan pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran tak kenyal pula dia adalah masih sama melibatkan dua objek dengan mass dan velocity yang tersendiri, bergerak dari arah yang berbeza dan berlanggar. Apabila berlanggar, dia akan melekat dan bergerak dengan arah yang sama. Bila dia bergerak dengan arah yang sama, halaju dia akan samalah kan? Berbeza pula dengan letupan. Letupan, kalau kedua-dua objek tadi tu melibatkan bergerak dari arah yang berbeza, tapi letupan ni dia melibatkan kedua-dua objek tu mesti melekat dan pegun. Bila dia pegun, maknanya dia tak ada halaju. Bila dia tak ada halaju, dia akan statik. Bila dia statik, kita ketuk dia, kemudian baru dia bergerak, pecah dan bergerak dengan arah yang berbeza. Itu adalah letupan. Tadi saya ada nyatakan tentang prinsip keabadian momentum dan jumlah tenaga kinetik yang tidak terabadi kan? Jadi, sebagai tugasan, bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian momentum dan jumlah tenaga kinetik yang tidak terabadi. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.